warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sesi kuliah secara online ini dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sidang jamaah kalian yang mengikuti kuliah kali ini, mudah-mudahan kita semua mendapat keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan seterusnya dari Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya agar kita sama-sama dapat melaksanakan apa yang kita ketahui, kita fahami dan yakini itu diamalkan. Mudah-mudahan dia menjadi kan kita umat Islam sebagai umat Islam yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni kuliah maghrib kita beralih kepada pelajaran akhlak yang dari kitab Bimbingan Mukmin dari Syekhul Islam Imam Ghazali rahimahullah taala. Kita telah membaca beberapa kali dan tajuk hal-hal yang perlu diambil perhatian dalam melaksanakan salah atau sembahyang dari segi rukun dan syarat-syaratnya. Dan setiap saya dulu kita berhenti muka surat 69 dari kitab saya inilah. Jadi tentunya ada kitab boleh rujuk balik, iaitu selepas Amin ya, selepas Amin tu. Di bawah sekali itu. Jadi marilah sama-sama kita membaca kitab ni dan sama-sama membincangkannya. Dia berkaitan dengan bagaimana kita nak memantapkan sembahyang kita agar sembahyang atau solat kita itu benar-benar berkualiti atau kita dapat melaksanakan dari segi sudut seginya, ya. Mengikut apa yang kita faham dan yakinkan, insya-Allah. Kita teruskan dengan kita baca selanjutnya berkenaan dengan kehebatan dalam dirikan solat ni. Hebatnya sembahyang ni kerana sembahyang itu didirikan bukan dengan hanya sekadar sahnya sahaja, tapi kita dirikan untuk meraih simpati Allah, meraih redha Allah, meraih itu apa yang Allah kehendaki, sembahyang yang benar-benar menepati hinggalah mencapai hakikat sembahyang. Selagi mana kita sembahyang tidak mencapai hakikat yang sebenar, bagi itu sembahyang kita sah tapi tak diterima. Bila tak diterima, tidaklah sembahyang itu akan menjadi sebagai pembenteng segala kejahatan dan maksiat, akan menjadi motivator, pendorong untuk melakukan segala kebaikan, meninggalkan segala kejahatan. Dan sembahyang kalau kita lihat dari segi kebaikannya adalah banyak di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Kita tengok ini bawah sekali itu sekali. Selanjutnya mestilah ada rasa kehebatan dalam segala bacaan itu. Berjumpa akhir Rusdi, akhir Cikgu Dr. Saidi ada.
Yang di bawah tu sekali. Selanjutnya mestilah ada rasa kehebatan dalam segala bacaan-bacaan. Apanya hebatnya bacaan kita memahami isi kandungannya dan kita hayati pula. Dan sebaliknya, sebaik-baiknya dibaca satu persatu, perlahan-lahan. Jadi membaca sama ada menjadi rukun atau menjadi sunat dalam sembahyang itu, tetaplah Allah menuntut supaya kita memahami bacaan itu, ya, dari segi elok bacaannya, faham makna kandungannya dan juga perkara yang berkaitan dengan ayat atau tasbih yang kita ucapkan. Kata sini sebaik-baik dibaca satu persatu. Cara membacanya untuk khusyuk satu persatu. Contohnya surah Al-Fatihah yang menjadi rukun, salah satu rukun dalam sembahyang kita, adalah kita fahami bacaannya dan juga maksud dan kandungannya. Kalau boleh tafsirannya sekali. Benda ni untuk nak melahirkan rasa khusyuk, rasa faham dan juga hayatan dan baca dengan satu persatu. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mulut menyebut, hati menterjemah serta merasakan. Saya ulang lagi, mulut menyebutnya, akal memaham kandungannya, hati merasakan apa yang kita faham melalui akal itu tadi. Sehingga lahir rasa khusyuknya kita dalam sembahyang. Kita akan sebut laju-laju, walaupun boleh, tapi untuk nak dapatkan secara yang kesempurnaan susahlah. Contoh baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyakkan orang sembahyang tarawih lah yang jadi imam atau sembahyang sendiri mau laju. Tapi dari segi sah boleh lah, asal tidak canggah dengan hukum ahkam tajwidnya. Tapi nak mantap lagi kualitinya, nak melahirkan kualiti. Bila kata kualiti, kena fahamlah apa yang kita baca dan kita dapat merasakannya, kehebatan bacaan itu. Jadi sebaiknya satu persatu. Ya, satu persatu tu satu ayat. Kalau lah panjang, tak boleh satu nafas, buat dua nafas. Begitu. Baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Hingga akhir. Cuma dalam surah Al-Fatihah ni yang agak panjang sedikit, sehingga ramai tak boleh buat satu nafas, pendek nafasnya, buat dua nafas, iaitu ayat yang terakhir. Itu ayatnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini terakhir. Kalau umpama tak sampai senafas sehingga menjejaskan tajwidnya, baca sebahagian. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti situ, ramai ya. Boleh juga berhenti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti situ. Lepas tu ulang balik, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Okey. Ada juga kaul mengatakan kalau kita memberhentikan seberamai-ramai orang buat, makruh. Makruh. Dia menyerupakan kepada satu ayat. Seperti Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa yang gitu kan? Lepas tu sambung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lepas tu terus sambung. Boleh, tapi ada ulama kalau kita membaca. Tapi yang terbaik satu nafas.
ataupun tak sampai satu nafas berhenti di mana? Alaihim. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berarti ulang balik, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Tidaklah makruh. Ada juga kata makruh sebab dia jadi makruh dia menyerupai dua ayat, bukan padahal satu ayat. Okeylah, tinggal tempat bacaannya. Itu pun kena ketahui juga kan. Satu lagi tuan-tuan, kalau kita menyambung bacaan, ni tak digalakkan lah walaupun sah. Contohnya, surat al-lagi sana, sebelum siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ma'adih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini bercanggah lah. Walaupun boleh sah canggah dari segi perbacaannya. Jangan berhenti. Seolah-olah di situ macam ayatnya di situ. Pada ayat tu ihdinas siratal mustaqim sampai situ. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berhenti, wakaf. Terus baca siratal ladzina sehingga akhir. Ada yang membaca disambung. Dia menyambung tu dengan berhentikan di pertengahan ayat, bukan di akhir ayat. Contohnya tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu dia berhenti situ. Kalau baca sampai habis, okey lagi, dia berhenti situ. Bukan tak sah, sah. Cuma ada segi pantapan bacaan, sebutan bacaan lah ya, yang sebenarnya sebaik-baiknya berhenti ya. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti, sambung siratal ladzina hingga akhir, atau berhenti saja ghairil maghdubi alaihim, dan terus ulang ghairil maghdubi alaihim hingga akhir. Wallahu a'lam. Kemudian itu dari segi bacaan. Begitulah ayat-ayat surah-surah atau ayat-ayat Quran, surah-surah yang pendek. Boleh begitu juga baca satu persatu dan kalau boleh memahami isi kandungannya dan dihayati insya-Allah. Itu yang sunat. Begitu tasbih-tasbih yang dibaca dalam rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, hinggalah tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Dipaham, dibaca satu persatu dan dipahami maksud dan kandungannya. Itu. Jadi jagalah dalam hal menyebut itu. Sebab ini bahasa Arab, bukan bahasa kita. Bahasa Arab kena disebut dengan lidah, dan kena disebut dengan Arabnya, bukan kemelayuannya, bukan ataupun ikut lahjah kita, tidak. Kita ikut sebagaimana Al-Quran bahasa Arab sebut bahasa Arab yang betul. Jangan ha jadi ha, dia berubah sad jadi sin. Itu kena jagalah dalam bacaan. Okey, ada soalan setakat ini tentang bacaan Fatihah tadi ataupun bacaan yang lain? Tak ada kan? Okey. Tak ada, diamnya. Kerana jangan sampai terlalu cepat, dilarang. Jangan sampai terlalu cepat atau tergopah-gapah. Kerana secara itu lebih mudah untuk dipahamkan atau direnungkan pengertiannya. Bila dia cepat-cepat, memikir cepat habis, ini ada sembahyang di mana tu? Di Indonesia ke di mana tu? 8 minit ke? Selesai tarawih. Tak pernah sabar ya. Ataupun kurang daripada biasanya pun masalah.
sembahyang macam patuk ayam. Ini adalah tidak sah. Kerana tamaninah tu wajib. Ni kalau dah laju tamaninah pun tak baca, bacaannya sebutannya lagi, ini kemungkinan besar tidak sah sembahyangnya. Bila tak sah sembahyang, semua orang tak sembahyang. Bila tak sembahyang, boleh berdosa lah dia. Ini fardu lah. Itulah ya, apa yang kita fikir, lidah menyebut, akal memaham, hati merasakan. Akhirnya anggota kita tetap. Seterusnya, kata Syekhul Islam ini, ada pun di kalangan, ada pun kelangsungan berdiri. Ya, berdiri adalah suatu peringatan terhadap turutnya hati sama-sama berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila kita berdiri sebelum rokok, lepas tu berdiri lagi sebelum sujud, 2 kali sujud, lepas tu bangkit lagi, berdiri lagi. Jadi apa maksud berdiri tu? Satu, berdirinya itu suatu peringatan terhadap turutnya hati sama-sama berdiri. Jadi sebab itulah di dalam sembahyang ni tuan-tuan dan puan, dia ada lambang-lambang dia. Berdiri tegak tu apa lambang dia, rokok tu apa lambangnya, sujud, duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Lalu ulama apa yang saya masih ingat lagi, guru mengatakan bila berdiri itu kita rasakan, ya Allah, janganlah aku jadi kayu-kayu besar di hutan. Jadi maknanya jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang sombong. Macam kayu-kayu besar di hutan yang menggigit kayu kecil, tegak. Begitu. Begitulah manusia boleh berdiri, dia tak boleh melongak, tunduk. Sedikit kepala, mata melihat tempat sujud. Dengan penuh dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Macam kita duduk berdiri di hadapan orang-orang yang raja yang memerintah kita, raja yang memerintah negara. Dia ada adab-adab. Jadi kita berdiri itu, perhayatannya, hati juga sama-sama berdiri. Dan arti kata berdirinya ini sebagai hamba Allah yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang berdiri, yang tegak, yang tak ada perasaan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang disembah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis yang berbunyi, innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima orang yang sembahyang ini sebagaimana dia tidak menoleh-noleh. Semalah tidak bergerak-gerak, menoleh kanan kiri, tangan bergerak-gerak, kaki bergerak-gerak, hingga boleh membawa batal sembahyang kalau 2-3 kali berturut-turut, kecuali kalau anggota yang kecil, makruh. Jadi Allah, di mana Rasulullah SAW menyatakan Allah akan menerima orang yang sembahyang selagi mana tidak menolehkan kiri, tidak bergerak. Itu maksudnya tambang kepada sembahyang itu khusyuk. Orang yang khusyuk kan dia tak bergerak, tak berdiam diri, dia khusyuk lah, fokus dengan apa yang dilakukan itu. Sebagaimana wajibnya kita menjaga kepala, contoh ni, sebagaimana wajib kita menjaga kepala dan mata supaya tidak menoleh-noleh ke arah lain dari kiblat. Kalau kita begitu, bukanlah dia tidak sah selagi dada kita di hadapan kiblat itu, yang menjadi syarat sah sembahyang. Tapi bila kita menoleh mata kita menoleh walaupun di hadapan, mata menoleh kanan, kiri, atas, bawah, tengok orang depan, orang berjemaah, tengok imam, itu menunjukkan tidak khusyuknya sembahyang. Bila mata kita tak melumpuh ke tempat sujud,
Bila mata kita yang lain, dia akan hati pun turut berubah. Inilah peranan mata tu penting. Mata ni kan, pada semayang kita jaga semua mata kita. Jangan liar, menoleh kanan kiri. Tetap di tempat yang sama yang patut kita lihat. Di tempat sujud lah. Yang boleh tengok hanya kiblat. Boleh berkedip, tidak sampai tak berkedip. Berkedip tu memang kena, tidak sakit lah kita. Cuma jangan menoleh-noleh biji mata kita, walaupun kepala dada kita tetap, tapi mata tu menoleh kanan kiri, itu tidak dikendaki. Demikian pula wajib kita menjaga kebatinan kita. Sini hukumnya wajib. Kalau tadi wajib itu menjaga kepala dan mata, ini wajib ni dihukumkan dari segi bukan artinya bila tak dapat berbuat demikian tak sah. Jadi untuk mencapai semayang kita diterima Allah, namanya makbul, diterima Allah sebagai amal soleh, amalan yang Allah angkat, solat kita diangkat oleh Allah Ta'ala, itu maka kita kena capai sesuatu yang sebagaimana yang dituntut, supaya jangan menoleh-noleh, bergerak-gerak, kecuali lah ada uzur syar'i. Kecuali ada hal yang tak dapat dielakkan. Itu lain lah. Itu special case lah, lain. Tak boleh ya. Dia wajib, kalau kita bergerak-gerak, tak kira kaki tangan ke, mata ke, kepala ke, itu menunjukkan tidak khusyuk semayang. Bila tak khusyuk semayang, kita berdosa dalam tidak melaksanakan benda yang fardu, yang wajib ke atas diri kita, iaitu ini amalan hati, amalan akal, amalan hati kita. Jadi hingga salat kita sekadar salat tapi tak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini berat ni tuan-tuan. Itu yang perlu diperhatikan, perlu diperhati kata Syekhul Islam ni dalam mendirikan sembahyang. Walaupun nampak simple, mudah, ada sembahyang tak 5 minit, tak sampai 5 minit, ada sembahyang begitu pendek, ringkas, tapi hati-hati. Bagaimana sembahyang itu tidak dapat memenuhi tujuannya. Wajib itu ada wajib pada zahirnya, ada wajib pada rukun fi'linya, qaulinya dan apa ni, i'tiqadi. Ini wajib sembahyang yang perlu diperhati semua selain yang zahir-zahir tadi, batinnya. Inilah kata batin sembahyang tu, hakikat sembahyang itu. Bila kita dapat melaksanakan hakikat tuntutan jiwa, tuntutan hati, sembahyang. Mana hati pun juga sembahyang. Bukan anggota luar saja sembahyang, anggota dalam pun turut sembahyang. Semualah baru dikatakan orang yang sembahyang. Kalau tidak, kita dikatakan sembahyang orang yang munafik, sembahyang orang yang asi, derhaka kepada Allah Ta'ala. Ini katakan dosa-dosa yang kita tak dapat nak elakkan, dosa-dosa yang kita tak sedari. Dalam kita menyembah Allah, kita tak ingat Allah, ingat benda lain. Contoh, dalam kita tentang sembahyang tu pula, mata, telinga kita tak jaga. Hati tidak merasa, telinga tak mendengar apa yang dibaca, hati kita tidak khusyuk, tidak hadir hati dengan sembahyang. Di situ, dari segi ke zahirnya, logiknya memang mana nak Allah nak terima sembahyang kita, persembahan ataupun penyembahan kita kepadanya. Demikian pula wajib jika menjaga kebatinan. Demikian pula wajib kita menjaga kebatinan kita. Ada boleh sebut sini. Jaga kebatinan ni hati kita, yang panggil qalb, panggil jiwa, roh, itu hati dah tu. Iaitu hati dan jiwa supaya tidak berpaling kepada selain dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adab tuan-tuan. Adab di sini di segi syariatnya wajib. Wajib di syariatnya, tapi benda ini tidak kelihatan. Kita nak jaga, nak pelihara, amat payah. Kecuali orang yang dikurniakan Allah iman taqwa yang hebat, dipimpin oleh Allah hatinya. Bukan anggota luar saja, anggota dalam dipimpin oleh Allah. Ini adalah perlunya mendapatkan kepimpinan taufik daripada Allah Ta'ala, bukan saja hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Karena hidayah
hanya sebagai cabang atau landasan untuk menilai terakhir pimpinan Allah Ta'ala. Hidayah wajib, hidayah itu perlu, tapi bukanlah ada jaminan selagi mana kita tidak mendapat pimpinan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, maksud saya, hidayah ni kan banyak, ya, hidayah ni, sehingga imam sebut hidayah ni dalam surah Fatihah pun tafsir ulul mufassirin tentang ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Hidayah di situ ada 5 peringkat kan. Ada ayatul tabi'i, hidayatul hawas, hidayatul akal, hidayatul ilm, dan hidayatul taufiq. Jadi keempat ke, tabi'i, hawas, akal, ilmu, ini tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan di sisi Allah Ta'ala. Kan penilmu pun hidayah, petunjuk. Bahkan seluruh kehidupan dunia ini Allah bekalkan di mana-mana peralatan. Itu semua hidayah dari Allah Ta'ala. Alat yang kita nak pimpinan dari Allah Ta'ala. Sebab namanya taufiqiyah atau taufik. Dia hidayah, tak boleh tinggal. Taufik pun suatu benda yang tak boleh, tak ada, mesti ada. Kalau tidak, takat hidayah saja itulah belum tentu selamat. Kecuali Allah pimpin kita macam orang yang bertaubat, taubat semana-mana, taubat nasuha, di mana dia bertaubat dengan mohon ampun, mohon halal, ya, Allah Ta'ala terima taubatnya dengan syarat dia ada penyesalan. Dia ada azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah lalu. Dan disusuli dengan amalan. Pasti apa yang Allah perintah buat. Apa yang Allah tegah tinggalkan. Itu yang orang yang benar-benar bertaubat. Orang yang benar-benar taubat ni tuan-tuan, dia ada dosa. Tidak ada dosa. Begitu juga orang yang sembahyang dan amalan sembahyangnya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka sembahyang tu akan menjadi asbab yang menjadi benteng, menjadi pendorong, menjadi penghapus dosa, menjadi dia kuat dalam apa jua di atas dunia ini dalam berhadapan dengan segala macam hal. Sembahyang. Sebab tu orang yang sembahyang, benar-benar sembahyang, tak buat dosa, tak akan buat dosa. Bukan tak berzinah, membunuh, minum arak, dosa-dosa kecil yang lain pun dia tak buat. Tapi itulah kita buat juga kan sebab selek lemah kita, sama ada iman kita lemah ataupun sembahyang kita tidak mencapai hakikat atau kualitinya. Selagi kedua itu tidak dicapai, manalah Allah nak pimpin kita. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita berusaha sungguh-sungguh, walaupun berdikit, azam, sungguh-sungguh, insyaAllah Allah akan dorongkan, Allah akan beri jalan, petunjuk, sehingga kita mendapat pimpinan Allah Ta'ala. Pimpinan Allah Ta'ala ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita ke mana saja kita pergi, duduk di mana saja, Allah jaga kita. Allah pimpin kita. Contohnya bila kita bila waktu salat masuk, ada kekuatan untuk kaki tangannya bergerak untuk sucikan diri, berwuduk, pergi sembahyang. Kita berjalan, nampak Allah lindungi mata kita melihat dosa-dosa dalam perjalanan kita itu. Allah lindungi lidah kita daripada bercakap benda-benda yang sia-sia dan dusta, mengumpat dan sebagainya. Allah pimpin hidup kita lah sebagai Muslim, mukmin. Dalam usaha kita mendapatkan pimpinan Allah Ta'ala, petunjuk yang begitu banyak Allah bakal dipergunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Niscaya di sana insyaAllah Allah akan beri satu namanya petunjuk, ini taufik, dan barulah di situ kita dapat pimpinan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan didorong oleh manusia, bukan didorong oleh dunia dan keindahannya, bukan didorong oleh
sesuatu benda yang menakutkan. Tapi dorong iman kita itu lahir suatu kekuatan, datang kekuatan dan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Contohnya kita nak makan di restoran. Datang hati kita tanya hati kita. Kan wadah bagi iman, wadah bagi taufik ini ada di hati. Nampak macam tak ada senang nak singgah, kita tahu itu pimpinan Allah. Nampak kita tak boleh masuk kedai ni walaupun kedai Islam, walaupun ini orang Islam, tapi hati kita tidak menyukai, macam berat atau itu something lah. Itu maknanya pimpinan dari Allah Ta'ala. Contoh orang dapat pimpinan Allah Ta'ala bila wuduk, senang. Dia akan mengaku wuduk secara sempurna. Dengan wuduknya tadi sempurna, dihayati pula, insya-Allah dia akan meraih petunjuk dari Allah dalam solatnya. Jadi sebaiknya dia tenang, dia ada kekuatan dalam jaga tertib adab dalam sembahyangnya. Hinggalah dia dapat melakukan khusyuk atau fokus kepada Allah Ta'ala. Inilah dia kata pimpinan Allah SWT. Bukan pimpinan dari manusia. Manusia hanya menunjuk jalan sebagai asbab. Tapi dia usahakan melalui petunjuk-petunjuk yang Allah beri itu, sama ada petunjuk ilmu, petunjuk akal, petunjuk alat-alat yang lain, petunjuk melalui apa pun, itu petunjuk dimanfaatkan sepenuhnya. InsyaAllah Allah bagi dia keistimewaan hingga dapat pimpinan dari Allah. Itulah kehendak kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah sekalian, seterusnya tak ada yang tanya ke? Faham semua kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Syafiq Ustaz. Ada Encik Lani bertanya Ustaz. Dia tanya. Ya, soalan. Ustaz boleh nampak ke di ruang komen Ustaz? Di ruang komen? Dah nampak aku tadi tengok. Tak apalah, terus aja ke soalan. Ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak nak tanya saja yang pasal apa hukum kita melihat masa kita tasyud awal dan akhir tu, biasanya kita akan jari telunjuk kita kan. Kita akan melihat jari telunjuk. Apa hukumnya tu Ustaz? Itu benda-benda yang yang tunjuk begini kan, tangannya. Ya. Ini sunnah lah. Sunnah Rasulullah pun pernah melakukan begitu. Dia bukan saja dia ada-adakan. Yang ada yang mazhab Syafi'i begini, ada mazhab Hanafi begini begitu. Begitu. Ini ada khilaf lah di kalangan mazhab yang 4 berkenaan dengan mengangkat tunjuk ini. Jadi bukanlah wajib ya, bukanlah wajib. Tapi ini sunnah yang harus, sunnah yang sunat. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan harus. Sebab dia ada kaitan dengan hati kita kena asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang semua melainkan Allah, ditunjuk. Macam orang masuk Islam mana buat begini? Ni bukan ni satu Malaysia dulu, bukan. Ini Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sama manusia juga. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang semua melainkan Allah, tunjukkan. Betul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak ada tunjuk kita, tak ada. Itu satu tu ya. Dan sebenarnya itu harus ke Ustaz? Ya, harus. Dan dia mengatakan semalam atas sunat itu. Ini bukanlah wajib, tak hanya tangan kepada awal yang akhir begini je kan. Tak apa. Jadi Rasulullah pernah melakukan begini. Mungkin mazhab Hanafi pernah juga Rasulullah lihat di kalangan para sahabat dibuat begini. Ini bergerak 3 kali betul-betul tak batal daripada orang buta kecil. Dia kena buat begini. Dia lah lambang image kepada Allah Ta'ala itu. Itu juga kepada Allah Ta'ala. Itu soalannya. Ya, boleh insyaAllah Ustaz. Boleh kan? Ya. Yang lain-lain tak ada. Tak dikendaki menggerakkan jari ke, menggerakkan tangan ke, tak ada. Satu lagi Ustaz, soalan yang sekarang ni kan COVID. Jenazah COVID ni biasanya dia di tayamun, dia di luar saja, dimaksud dia sudah dibungkus, lepas tu di tayamun ya. Apa beza? Ya, beza dia dengan bila tayamun yang mati syahid.
Ada. Okey. Sebenarnya orang yang meninggal atas wabak ni, syahid sekiranya dia beriman, yang tak tinggal dan orang yang baik, syahidlah insya-Allah. Tapi syahid di sini bukan syahid dunia akhirat. Dia syahid dunia. Lepaslah insya-Allah saat kubur tu, tapi di akhirat nanti juga dihisap balik. Kecuali syahid kubra, syahid besar, iaitu orang yang berperang kerana menegakkan agama Allah, mempertahankan negara Islam, gugur di medan perang. Ini syahid besar, dunia dan akhirat. Dia mayat dia tak boleh diurus seperti mana biasa. Dia dibungkus dengan kain putih, dengan kasut-kasut yang pakai dengan darah-darah dia apa semua, bungkus satu kali. Tak boleh mandikan, dibersihkan. Tak boleh disemayangkan. Yang boleh hanya dikebumikan. Bila tak dia mandikan, tak adalah wuduk. Dia special punya mayat. Yang mati kerana COVID ni, maksudnya COVID-19 ni. Jadi dia syahid, kemudian pula darurat. Maknanya dia tak boleh disentuh oleh benda-benda hidup macam manusia apa-apa kan. Jadi dia ni kena lapik, kena bungkus elok seperti yang kita tengok tu. Dia tayamum secara isyarat saja. Tayamum tu kalau sebenarnya dulu kalau mayat minta bedah buruk, hanya dia tayamuman. Kalau boleh sentuh, sentuh. Dia tak boleh sentuh. Cukup di luar begitu saja isyaratnya. Itu. Dan dia kalau mati seperti ni wabak. Kalau wabak tu tak berjangkit walaupun dengan orang hidup atau benda hidup, dia kena urus seperti biasalah. Urus seperti biasa. Macam-macam orang mati bersalin, syahid, mati aksiden, Allah tak bersalah tapi dilanggar, diinyai, syahid. Mati dibaham harimau ke ataupun kebakaran ke, itu syahid dunia namanya. Artinya mayat dia selagi boleh diuruskan tu, uruskan, ditayamumkan lah. Semayat mungkin ada yang tak boleh disentuh tanggal kulitnya, tayamum begitu saja. Sekadar yang termampu. Termasuklah yang COVID-19 ni. Itu. Nanti alani. Okey ke? Okey. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada yang lain lagi? Mat Sani, Nudin. Okey. Sikit lagi ya. Sampai mana tadi? Demikian pula wajib kita menjaga kebatinan kita, iaitu hati dan jiwa supaya tidak berpaling kepada selain Allah Azza wa Jalla dan sembahyang. Ini nak jaga susah ni. Ini paling berat. Di sini hukum ni wajib, dia kata. Dari segi ilmu tasawuf ataupun adab dengan kita dengan Allah, dalam hal ni wajib hukumnya. Kalau tak dapat melakukannya, azamlah untuk sampai kita boleh. Selagi itulah kita ni maknanya bersalah dengan Allah kerana kita tak beradab dengan Allah. Ini bukan dengan manusia. Dengan manusia boleh kita berpura-pura dengan melakukan adab cara yang berlakon pada hati kita, gegitan. Hati kita lain. Hati kita tak suka. Tapi dengan Allah sama sekali tidak boleh. Bukan beradab pada zahir saja, elok rokok, sujud, tahiyat awal, ayat bagus semua yang nampak. Tapi dalam kita beradab. Tak beradab tu kita mikir selain Allah. Kita baca tak faham apa kita baca. Kita buat tapi tak faham dan kita tidak rasakan di jiwa kita dalam setiap perbuatan kita itu. Ini perbuatan hati ini yang wajib kita jaga dan sebenarnya supaya ya tetap khusyuk di hati. Jika ia berpaling, maka hendaklah segera diperingatkan bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala gerak-geri hati, gerak-geri kebatinan, dan mengingatkan sekali akan buruknya balasan dari Allah Azza wa Jalla akibat kelalaian hati orang yang menajat dalam sembahyangnya. Lalai namanya. Itu ya, lalai. Sembahyang lalai ini macam surah apa tu? Surah Al-Ma'un ya. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين kan. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ini ayat
maka celakalah Allah campakkan satu lubuk namanya lubuk whale bagi orang yang semayang. Sebab apa? Sahun. Musallin allazina hum fi salatihim sahun. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mereka ini lalai dalam semayang. Maksudnya ni kata mufassirin, dia begini, dalam nak mendirikan semayang tu dia nak menangguh-nangguh, lalai dalam nak mendirikan semayang. Ini sahun. Dah masa waktu masih lagi kita direlax, buat-buat, tengok TV, main handphone, buat-buat, nantilah buat kerja-kerja lain dulu. Ini masuk lalai. Dia masuk sahun di sini. Di an salatihim tu makna daripada orang yang nak semayang tu. Lagi orang tak semayang, lagi layak ni yang semayang. Sebab tu orang semayang kata masuk neraka, inilah. Itu pertama. Ada juga mufassirin yang lain yang tafsirkan, ini yang kurang tepat lah kata, yang tepat yang tadi, iaitu dalam kita mendirikan pun lalai. Sahun juga, sahun yang kedua. Ya sahun ni lalai yang pertama tadi, sampai kita lewat semayang, terakhir semayang, hingga ada yang tak semayang. Kemudian yang kesahun di sini dalam sedang. Tiba-tiba Allah tak sebut fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim. Tak, an salatihim. Dia beza an dengan fi. Kalau fi dalam semayang. Itu perbahasan dari segi nahu, dari segi faham ayat tu. Dalam semayang kalau lalai macam sebenarnya disebutkan tadi, tidak khusyuk lah, tidak hadir, nanti kita di kalangan orang yang lalai. Ini yang mendapat keberkahan Allah Azza wa Jalla semayangnya dengan keadaan demikian. Yang diumpamakan ulama semayang yang begini tidak khusyuk, dia seperti kain buruk yang dilipat-lipatnya itu, buruk, kuduh, comot, dihempap ke muka kita. Inilah semayang kamu. Begitulah lebih kurang dari segi kiasan, contohnya begitu ya. Baik, seterusnya dan mengingatkan sekali lagi akan buruknya balasan dari Allah Azza wa Jalla akibat kelalaian kita, orang yang bermanjat dalam semayang. Habis. Kekalkanlah kekhusyukan di dalam hati. Kekal tu, kita kadang semayang, khusyuk juga kadang-kadang tak dapat mengekalkan. Di awal takbir sehinggalah memberi salam. Sebab tu ada orang semayang, kenapa cepat, aku tak dapat tahan, lalai. Bila cepat, khusyuk. Itu yang ada salah faham berlaku. Khusyuk ni sifat hati. Bila laju-laju cepat-cepat, mana masa kan kita boleh nak menghayati si kandungan ayat itu. Kalau bolehlah menterjemah maknanya, tapi si aspek yang lain penghayatan. Hayatannya dapat payah sikit lah. Itu. Sebab tu orang berwirid. Bukan laju. Subhanallah. Dia mulut pun sebutkan Subhanallah. Dan menyebutkan tak betul. Kemudian ada yang kalau ini maknanya tak menghayati pula. Apa itu maksudkan? Maha suci Allah itu. Ini samalah ya, dalam semayang kita. Kekalkanlah kekhusyukan dalam hati dan tanda isyarat dan tandanya ada kekhusyukan itu ialah bila anggota lahir dan anggota batin tidak menoleh ke mana kemari. Tanda alamat orang yang khusyuk tu semayangnya berdiri tegak, qiyamnya tak bergoyang-goyang, tak menolehkan kiri. Itu tanda-tanda orang yang khusyuk. Sebenarnya orang yang tidur kan, tak bergerak, tidur mati, dan mulut dia berbunyi, dengkur. Begitu, khusyuknya. Dan apalagi, kemudian bila anggota lahir dan anggota batin tiada menoleh ke mana-mana, hati pun tidak berfikir yang lain, maka apabila anggota batin menjadi khusyuk, nescaya anggota lahir akan menurutnya. Ia dari dalam, Pak. Dalamnya hatinya, pautan hatinya dengan Allah Ta'ala membuatkan anggota lahir ini tetap. Itu dia. Bila hati, kenapa anggota kita bergerak-gerak, ada kaitan dengan hatinya tidak tetap, tidak kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak rasa khauf, tidak rasa takut, gentar. Itu puncanya.
Pernah Rasulullah SAW sabda ketika melihat seorang yang sedang sembahyang, padahal tangannya bermain-main dengan janggutnya. Katanya, adapun orang ini jika hatinya khusyuk, tentulah segala anggota badannya akan turut khusyuk. Sama. Sebab rakyat selalunya patuh kepada perintahnya. Ini maksud tiap anggota itu mematuhi kemahuannya. Sebab itulah kita disuruh berdoa, Allahumma aslih ra'iyya wa ra'iyya. Sebenarnya ini berkaitan dengan sembahyang. Yang mana sembahyang ini tidaklah dilakukan sepenuhnya, zahirnya, batinnya. Di mana diumpamakan tadi orang yang khusyuk ini, orang yang mematuhi perintah Allah, perintah rajanya. Sebab dalam diri kita ni ada raja dan ada penasihat dan ada pegawai-pegawainya. Siapa rajanya? Hati. Hati yang penuh dengan keimanan ketakwaan tadi, tentunya dia akan perhatikan apa yang akal faham, apa yang anggota ini berbuat ke tidak buat. Jadi didorong, dijaga, dikawal oleh rajanya. Bila kita tidak khusyuk dengan kita bermain-main dan sembahyang, bertulis sana sini, bergerak-gerak, maknanya dia tidak mengetahui perintah raja ataupun dia tidak didorong, dikawal oleh sepenuh hatinya tadi. So, sebab itu dia kata setiap anggota akan mematuhi kemahuan tuannya. Tuannya sebenarnya hati itu, bila hati itu yang dah beriman takwa, hatinya Allah pimpin dia. Sehingga anggota lahir pun terpelihara daripada melakukan perkara yang tak diingini. Itulah saja tuan-tuan dan puan pada kali ini pembacaan kitab kita ini untuk semata-mata untuk meningkatkan kualiti bayang kita, insyaAllah. Minggu akan datang kita sambung lagi, benda ini masih banyak lagi, sehinggalah kita benar memahami dan merasa pentingnya dari hari ke hari, masa ke semasa, meningkatkan kualiti dari segi kualiti dulu. Bila kualiti sembahyang kita terjaga, insyaAllah kuantiti pun bertambah. Sebab bila kualiti kita berlaku dalam sembahyang, dia rasa seronok, dia rasa terhibur, dia rasa ada kekuatan dalam diri. Tinggallah dia nak sembahyang, balik-balik sembahyang, seronok. Dia rasa tenang, dia rasa hebat dan sebagainya. Itulah akhirnya. Itulah kehebatan solat yang didirikan dengan penuh mencapai kebatinan. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah sudah kita berhenti break, kita sembahyang masing-masing lah di masjid lah, di rumah kita sembahyang, insyaAllah. Cubalah, usahakanlah supaya kita lebih baik daripada ini dan itu seterusnya. Sekian, wabihi wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. 'Allimna ya Allah ma yanfa'una, zidna 'ilma wa rahmah. Allahumma alif baina qulubina bil iman wal haqq wal islam kama allafta al-mu'minin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. قبل الله منكم. Apa lagi ya? InsyaAllah.